Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, saya ingin mulakan program ataupun kuliah pada pagi ini dengan membaca sepotong ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang bermaksud, tidak harus, haram sekali-kali bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah, iaitulah kita semua yang bersyahadah dua kalimah syahadah, sama ada lelaki ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah Subhanahu wa taala putuskan satu-satu perkara dengan jelas. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putuskan satu-satu perkara itu dengan jelas. Dan yang dimaksudkan dengan qadallahu wa rasul ataupun keputusan Allah dan Rasul ini dalam konteks hari ini kita panggil peraturan dan juga undang-undang. Maksudnya apabila Allah Subhanahu wa taala telah buat undang-undang dan peraturan, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah buat undang-undang dan juga peraturan, maka haram sekali-kali, tidak harus sekali-kali, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia ada pilihan, maknanya kita ada pilihan. Sama ada nak pilih untuk buat ataupun untuk tidak buat. Wa man ya'sillaha wa rasul, sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, pertama sekali saya nak mengaku bahawa bukan tempat saya untuk mengajar di sini, apatah lagi untuk mengganti tempat Tok Guru. Dan saya mohon maaf kepada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan rasa kecewa pada pagi ini kerana Tok Guru tak dapat berada di sini. Tapi Tok Guru sampaikan salam kepada tuan-tuan. Tetapi saya sebenarnya berada di sini pun kerana diminta oleh Tok Guru, bukan untuk ganti dia. Saya tidak mampu ataupun tidak layak untuk mengganti Tok Guru, tapi Tok Guru minta saya untuk menjelaskan kepada hadirin dan hadirat berkenaan dengan isu hudud. Isu hudud di Kelantan yang telah ditimbulkan dalam soalan Dewan Undangan Negeri Kelantan baru-baru ini. Sebenarnya kita, kalau boleh, kita nak laksanakan hudud, tak nak banyak bercakap, dan kita akan laksanakan hudud. Itu janji Kerajaan Negeri Kelantan. Dan Datuk Mat MB Kelantan baru ni pun sebut dengan jelas bahawa dia kata, kalaulah saya hilang jawatan Menteri Besar sekalipun semata-mata untuk melaksanakan hudud, saya sanggup. Dia akan hilang jawatan tak apa, sebab ada wakil daripada BN dan wakil daripada UMNO menyebut dalam dewan itu bahawa Kerajaan Kelantan tak sanggup nak laksanakan hudud sebab takut hilangnya jawatan.
Ini adalah satu tuduhan yang sangat berat. Dan kita terpaksa jawab balik berkenaan dengan isu hudud. Walaupun ada orang kata Kelantan ini cakap saja tapi buatnya tidak. Dah 23 tahun memerintah Kelantan, mana hudud? Sudah bentuk jawatan kuasa teknikal pelaksanaan hudud, mana pelaksanaan? Dulu saya pernah berada di sini 2-3 tahun lepas, juga menjelaskan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat, berkenaan dengan hudud. Tapi waktu itu saya diminta untuk menjelaskan apa itu hudud dan apakah halangan-halangan pelaksanaan hudud pada waktu itu. Sebab yang mempersoalkan hudud pada waktu itu adalah orang-orang UMNO. Dan yang kedua, kita masa waktu itu kita tidak faham apakah halangan-halangan pelaksanaan. Tapi hari ini saya diminta sekali lagi, tapi dalam konteks yang berbeza, sebab akhir-akhir ini rakyat Kelantan sendiri sudah mula, ada di kalangan rakyat Kelantan sendiri yang sudah mula mempersoalkan bahawa kerajaan hari ini sekali lagi diberi peluang untuk memerintah Kelantan. Maka laksanakanlah hudud, sebab ini kehendak rakyat Kelantan. Malah ada yang sanggup di kalangan orang Kelantan sendiri yang mengatakan bahawa mungkin kerajaan hari ini hanya pandai bercakap, tapi sebenarnya tak mampu nak buat. Lepas tu pula ada pula UMNO yang duk cucuk daripada belakang. Kelantan itu cakap saja tapi buatnya tidak. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu mula-mula sekali bahawa orang yang bercakap sebegini mungkin dia tidak faham peraturan dan undang-undang, begitu juga dengan sistem politik negara kita Malaysia. Jadi perkara yang sama ditimbulkan dalam Dewan Undangan Negeri baru-baru ini, tetapi oleh wakil daripada UMNO, wakil daripada Barisan Nasional. Dia kata apa lagi masalah yang ada di Kelantan ini, apa lagi persoalan yang timbul semasa mesyuarat jawatan kuasa teknikal sehingga tidak boleh nak laksanakan hudud di Kelantan. Saya pun pelik kenapa dia tanya kita. Sebab kerja melaksanakan hudud ini adalah kerja kerajaan pusat. Yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan hudud ini adalah terletak dalam bidang kuasa kerajaan pusat, bukan bidang kuasa kerajaan negeri. Kenapa dia yang mempersoalkan? Kenapa dia tidak mendesak kerajaan pusat laksanakan hudud? Tapi tak apa, kita jawab dengan baik. Dan kita harap rakyat Kelantan, khususnya orang-orang PAS, boleh faham situasi ini. Tuan-tuan yang dikasihi dan dimuliakan, oleh sebab itu saya diminta oleh kerajaan dan juga oleh Tok Guru sendiri untuk menjelaskan kepada tuan-tuan hari ini stand kerajaan negeri Kelantan, pendirian kerajaan negeri Kelantan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah halangan-halangan yang menyebabkan kita tertangguh dalam melaksanakan hudud. Dan yang ketiga, setelah kita menubuhkan jawatan kuasa teknikal pelaksanaan hudud, apa yang telah dibuat oleh jawatan kuasa teknikal ini? Dan sekiranya ada keputusan yang telah dibuat, maka apakah keputusan-keputusan tersebut? Itu benda-benda yang saya diminta untuk menjelaskan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ayat yang saya bacakan tadi, saya kembali kepada ayat yang saya bacakan. Soal hukum Islam adalah tanggungjawab semua umat Islam. Tanggungjawab individu dan tanggungjawab masyarakat. Tanggungjawab negeri dan juga tanggungjawab negara. Kenapa hari ini apabila disebut berkaitan dengan hudud, maka dihalakan kepada PAS saja? Kenapa pada hari ini apabila disebutkan berkaitan dengan hudud, maka seolah-olah ia hanya tanggungjawab kerajaan negeri Kelantan saja? Apa tanggungjawab kerajaan pusat?
Apa tanggungjawab kerajaan negeri-negeri yang lain? Terengganu, negeri Kedah, Pahang dan sebagainya. Kenapa tidak tekan kerajaan pusat dan tidak tekan kerajaan-kerajaan negeri yang lain supaya melaksanakan hudud ini sebagaimana ditekankan kepada kerajaan negeri Kelantan? Tuan-tuan, wa may ya'sillah wa rasul. Sesiapa yang ingkar terhadap perintah Allah dan hanya melihat orang lain yang kena buat, dia tak kena buat. Sembahyang orang lain yang kena sembahyang, dia tak sembahyang. Puasa orang lain yang kena puasa, dia tak puasa. Tanggungjawab hudud sama dengan tanggungjawab sembahyang, sama dengan tanggungjawab puasa. Kenapa orang lain yang nak kena buat hudud, dia tak buat? Wa may ya'sillah wa rasul faqad dhalla dhalalan mubina. Sesiapa yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala kerana meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala, makanya dia dhalla, telah sesat, dhalalan mubina, dengan kesesatan yang amat nyata. Tuan-tuan yang dihormati dan kasih sekalian, kita mula-mula sekali kita nak kena faham sistem negara kita. Sistem negara kita baru kita tahu tanggungjawab siapa untuk melaksanakan hudud, dan kalau kita nak buat, apa halangan-halangannya. Dan bukan itu saja, bagaimana cara kita nak melepasi halangan supaya kita boleh buat. Yang pertama sekali kita nak kena faham, negara kita Malaysia ini adalah sebuah negara persekutuan. Sebuah negara persekutuan, ataupun dia panggil federation. Dalam perlembagaan Malaysia, perlembagaan ini adalah undang-undang yang paling tinggi di Malaysia. Tidak ada undang-undang yang lebih tinggi daripada perlembagaan. Perlembagaan yang paling tinggi. Dia panggil dalam bahasa Inggeris the Constitution. Dia sebut dalam perlembagaan itu sendiri, sebut dalam perkara 4 ataupun dia sebut dalam article 4 of the Federal Constitution. Okay. The Constitution is the supreme law of federation. Any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with the Constitution shall be null and void to the extent of inconsistencies. Maksudnya, perlembagaan ini adalah undang-undang yang paling tinggi, yang paling agung, supreme. Supreme ni agung, paling tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada itu. Yang paling agung, paling tinggi di Malaysia. In the federation, dalam persekutuan ini. Dia tak sebut Malaysia, dia kata dalam persekutuan ini. Dan mana-mana undang-undang yang diluluskan selepas merdeka yang bertentangan dengan perlembagaan ini adalah terbatal. Setakat yang bertentangan itu. Ya. Jadi saya nak sebut di sini, dalam perlembagaan ini dia sebut yang pertama perlembagaan yang paling tinggi. Yang kedua, dia sebut bahawa negara ini adalah sebuah negara federation, sebuah negara persekutuan.